السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعين ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita pada muka surat 61, iaitu fasal yang ketiga, perbincangan berkaitan dengan Amirul Mukminin Uthman bin Affan. Kelebihan-kelebihan Dhunnurain, itu gelaran kepada Sayyidina Uthman, iaitu orang yang mempunyai dua cahaya mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Sayyidina Uthman ini dia telah dikahwinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa hadis Nabi sebut bahawa aku mengahwinkan anak aku Ummu Kulsum dengan Ruqayyah itu. Dan Ruqayyah itu dengan Sayyidina Uthman adalah kerana wahyu daripada Allah. Dalam beberapa hadis disebut gitu. Kerana ada campur tangan daripada pihak Allah lah. Allah yang wahyukan kepada Sayyidina Uthman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mengahwinkan putrinya, iaitu Ummu Kulsum dengan Ruqayyah. Ummu Kulsum dan Ruqayyah dengan Sayyidina Uthman ini. Mana selepas mati Ummu Kulsum tu, mana Ruqayyah. Dan kerana itulah Sayyidina Uthman ini digelarkan dengan Dhunnurain, iaitu orang yang mempunyai dua cahaya mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkenaan dengan kelebihan Sayyidina Uthman ini, sebelum ini telah pun kita sebut beberapa riwayat berkaitan dengan perkara ini. Jadi insya-Allah pada malam ni kita nak sambung perbincangan beberapa hadis lagi, beberapa riwayat yang berkaitan dengan Sayyidina Uthman ini. عن ابن شهاب الزهري قال حمل عثمان في غزوة تبوك على 940 بعيرا و60 فرسا أتم الألف بها، رواه القزويني والحاكمي. Muka surat 62. Ini kita baca hadis terakhir kita baca pada minggu sebelum ini. Diriwayatkan daripada Ibn Shihab Az-Zuhri, kata beliau, Sayyidina Uthman Ibn Affan telah membawa sebanyak 940 ekor ba'ir unta, 940 ekor unta dalam peperangan Tabuk, dan 60 ekor kuda, yang mana bila dicampur kedua-duanya dia menjadi 1000. Mana 1000 ekor binatang yang dibawa oleh Sayyidina Uthman dalam peperangan Tabuk, milik dia, untuk tentera Islam naik, untuk tentera Islam manfaatkan di dalam peperangan Tabuk, iaitu peperangan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba hadirat kira lah berapa kos yang dibelanjakan oleh Sayyidina Uthman untuk tabarruk, untuk dia bersedekah 1000 ekor binatang. Gak binatang ni binatang untuk kegunaan perang, peperangan Tabuk. Kuda ni bukan kuda kecil, ni kuda untuk perang. Seko-seko bukan 5,000 juga tu kalau nisbah dengan harga sekarang. Capur pula dengan 940 ekor unta, mau jadi 1000 capur semua tu, berapa kos dia tu? Sayyidina Uthman ni dia kaya, keturunan dia pun kaya. Dia ni keturunan pemimpin, Sayyidina Uthman ni. Yang mana abad dia
Ada abang dia tu nama Muawiyah. Ada abang Sayyidina Uthman ni nama Muawiyah, menjadi panglima perang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dalam sejarah ada Muawiyah nama. Bukan Muawiyah seorang lagi tu. Nabi jamin masuk syurga juga tu. Tu panglima perang juga. Tu hebat lagi tu. Mana abang dia ni pun maknanya berjuang untuk agama ni dalam bentuk yang dikagumi oleh ahli-ahli sejarah. Itu sebagai panglima perang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Qazwini dan Hakimi. Itu kelebihan. Sebab itulah Sayyidina Uthman ni dalam beberapa hadis Nabi kata kalau lah ada dia buat salah, Tuhan akan ampunkan. Maksudnya sebab jasa dia buat ni besar, kalau dia buat salah pun tidak akan dapat mengatasi pahala sedekah dan tabarruk dia banyak. So ni satu contoh. Buat sumber air Bi'rul Rumah misalnya, dia beli dengan harga yang begitu tinggi, harga yang diletakkan oleh orang Yahudi tu. Terkenal lah Sayyidina Uthman ni beli tanah untuk besar Masjid Nabawi. Sebab masa tu masjid tu tidak dapat nak menampung dah. Maknanya bilangan jamaah yang begitu semakin ramai. Bila Nabi sebut saja dia pergi beli. Mana dia mengeluarkan duit. Dia kata ni duit hasil titik peluh aku. Dia beli tanah dan diwakafkan untuk Masjid Nabawi. Maknanya Masjid Nabawi yang kita pergi ziarah di Madinah tu, sebahagian tu ada satu bahagian tu harta Sayyidina Uthman ibn Affan. Orang pergi semaya sampai cuba fikir hati-hati lah. Ada mana sedekah jariah tu, mana 1400 tahun lebih Sayyidina Uthman dapat hasil daripada sedekah dia tu, tak pernah dia ambil balik untuk masjid, dia wakafkan. Maknanya dia belanjakan dengan duit hasil titik peluh dia sendiri. Tanah untuk Masjid Nabawi, seluruh dunia pergi situ. Orang kalau pergi Mekah tak pergi situ tak patut lah. Walaupun sehari tak pergi Madinah pun pergi ziarah ya. Nak kira tapi besar kesan pada jiwa tu. Ayat ketujuh, An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnatan faqala yuqtal hadha fiha mazluman wa asyara ila Uthman, rawahu At-Tirmidzi. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang fitnah di mana Nabi berkata dia ni akan dibunuh pada waktu fitnah itu secara aniaya, secara dizalimi. Nabi pernah sebut banyak hadis ni aja. Banyak hadis. Kalau kita perhati dalam kitab-kitab induk, kitab-kitab besar, bukan sahadis, beberapa hadis Nabi sebut. Misalnya orang itu Nabi kata yuqtalu hadza, orang ni dia ni dibunuh di dalam fitnah itu. Hadis ni sebenarnya panjang tapi riwayat dengan secara ringkas. Dia ni akan dibunuh di dalam fitnah yang besar yang akan berlaku mazluman, dalam keadaan teraniaya. Memang Sayyidina Uthman dibunuh oleh puak-puak Syiah. Dibunuh oleh puak-puak Syiah seperti mana disebut dalam banyak riwayat lah. Bahkan ulama tu disebut kitab khusus man qatala siapa yang bunuh Sayyidina Uthman. Siapa yang bunuh Sayyidina Uthman, ada kitab khusus bicara. Yang ke-8, An Murrah bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fitnatan yuqarribuha famarra rajulun muqanna'un fi thawbin faqala hadha yawma'idhin 'ala al-huda faqumtu ilayhi fa idha huwa Uthman ibn Affan فأقبلت بوجهه على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت هذا فقال نعم رواه الترمذي والحاكم وصححاه. Diriwayatkan daripada Murrah bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kata beliau, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah yang Nabi kata tak jauh, dekat je. Dan dalam riwayat lain Nabi kata fitnah ini sangat berat, sangat kuat fitnah ini. Maka pada ketika itu lalu seseorang yang muqanna' fi thawbin. Muqanna' fi thawbin ni dia tutup kepala dia dengan kain serban, dengan kain setengah kita Bila mari masjid tu bukan serban, dia macam tutup buat sepuluh kain kelubung perempuan tu. Tak tutup bau ni dia tekuk gitu ya. Tak biasa kita buat kan, itu muqanna' fi thawbin.
Jadi kalau sekali tengok tu, tengok posisi ni kadang-kadang tak jelas muka tu lah, kerana terlindung dengan kain tu. Lalu bila lalu saja orang tu yang pakai kain, tudung, tutup kepala dengan kain, dalam syarah disebut seolah-olah macam perempuan lah. Kalau kita tengok ke belakang macam perempuan tutup, bukan tak suruh memang lelaki. Cuma nak ayat ni pakai kain tudung, seolah-olah pakai kain tudung. Orang kita mari pakai gitu lah. Bila dia lalu tu, Nabi pun kata, hadza, orang ni lah pada hari fitnah itu dia tetap berada di atas petunjuk Allah. Ketika fitnah berlaku tu, dia berada di atas kebenaran agama Allah. Nabi isyarat kepada orang itu. Maka kata Murrah bin Ka'ab, saya pun bangun dan saya pergi kepada orang yang menutup kepala dia dengan kain itu. Tiba-tiba orang itu adalah Uthman bin Affan. Maka saya menatap wajahnya, fa aqbaltu biwajhi 'ala an-nabi. Tu. Maka saya menghadap ke mana dia buat gini. Bila tengok itu, dia tengok Sayyidina Uthman, seolah ditunjuk orang ni kah maksudnya. Gitu. Dia tengok, rupanya Sayyidina Uthman. Lepas tu dia pun macam dia tanya Nabi lah. Seolah gitulah. Nabi kata, na'am. Ya, orang inilah yang aku maksudkan berada di atas petunjuk bila fitnah itu berlaku. Fitnah yang berlaku di zaman sahabat ni besar hadirat, bukan kecil. Siapa pun tak perah dah. Kita kalau fitnah berlaku musim pilihan raya pun sekadar kita kata berdebat mulut ya. Gitu gini panah lah kita kata sebentar dalam 2 minggu tu. Tak, sebab tu dia tak lewat lama. 2 minggu tu pada dah. Tu pun parut dah ke 2 minggu tu. Kalau buat kena 2 bulan tak letih ekonomi dia. Banyak kau lah. Banyak kau kesal dia tu. Macam-macam timbul dalam lubang pun tubik musim tu kan. Tubik belakang. Pelat-pelat pula tu. Nah. Itu kita kata berat kalah dah tu. Berat kalah tu. Siapa setengah orang lain kata dah, orang-orang yang lama lah, orang-orang lama. Dia kata musim pilihan raya ni manusia ni tinggal akhlak. Nah. Jadi bercakap tu jadi halal semua. Soalan begitu lah. Fitnah itu juga fitnah, ujian. Kadang-kadang orang tu dia tak boleh, terpaksa jadi tubik, jadi berasa tak apa. Kecek benda-benda yang tidak jelas, benda-benda fitnah, benda-benda tu jadi rasa macam tak apa, berasa begitu. Tu fitnah juga tu. Hak ni zaman sahabat ni fitnah ni sampai dekat perang. Bukan sekali perang, beberapa kali berlaku peperangan. Misalnya, dan sebelum Sayyidina Uthman ni kita kena ingat baliklah, Sayyidina Umar kena bunuh. Sayyidina Umar kena bunuh. Lepas tu Sayyidina Uthman, lepas tu Sayyidina Ali pun kena bunuh. Sayyidina Abu Bakar dia tidak kena bunuh. 4 orang khalifah mula-mula tu. Maknanya fitnah tu berat berlaku. Dan zaman Sayyidina Ali itu kemuncak dia, sehingga dia pernah bertembung dengan tentera Aisyah radhiyallahu anha dalam peperangan Jamal itu. Itu mula kita akan bincang semula lah tu. Dalam kitab ni pun ada. Cuma saya nak sebutnya biar kita faham bahawa peperangan Jamal itu sebenarnya adalah peperangan hakikat sebenarnya. Aisyah keluar ke jalan raya itu. Aisyah keluar ke jalan raya itu, naik atas berada di atas kuda itu sebenarnya sebagai nak tunjuk perasaan bahawa menuntut bela di atas kematian Sayyidina Uthman itu. Tu sahabat situ. Dia desak Sayyidina Ali supaya hukum orang yang bunuh Sayyidina Uthman. Kerana umumnya orang tahu, ramai di kalangan, walaupun ramai hak bunuh tu, hak yang terlibat bunuh Sayyidina Uthman ramai dah, balik ke Kufah, balik ke Mesir tu ramai dah. Tapi ramai juga kepala-kepala berlindung di sebalik kerajaan Sayyidina Ali pada waktu itu. Maka Aisyah tubik ke jalan sebagai nak tunjuk perasaan. Sebab tunjuk perasaan ni tidak terjadi masalah kalau sekiranya benda tu tidak timbul kekacauan. Tapi tak tahan bila ramai tu dia adalah kelompok-kelompok yang memang dia sengaja menimbulkan kekacauan itu. Orang panggil pihak ketiga tu. Hak tu tak boleh lari dah. Sebab tu kalau sekiranya jangka gitu, lebih baik tak payah lah. Takut jadi benda berat pula. Kau tahu dah akan berlaku provokasi oleh pihak-pihak tertentu. Dan terbukti hak ni pun berlaku. Dalam riwayat disebut dalam bahawa Aisyah radhiyallahu anha ni memang dia, sebab tu dia tak ada senjata. Dan dia pun duduk depan sekali. Nasabah, cuba kita fikir. Nasabah sahabat letak depan sekali Aisyah. Dia duduk depan sekali tu apa? Sebab tidak nampak ya tu. Tapi berlaku peperangan. Inilah orang panggil kerana ada puak lain yang khianat, yang berupa dalam rupa Islam itu.
tapi dia sebenarnya adalah munafik, adalah orang kafir yang berdendam dengan Islam begitu lama, semenjak dia dihalau semasa zaman Nabi. Akhrijul yahud min jaziratil Arab, keluarkan orang Yahudi, mana keluarkan orang Yahudi daripada jazirah Arab. Semenjak daripada itu ulama sebut, maka dia berdengki, berdendam, menaruh perasaan dendam kepada Islam ini. Begitu juga dalam peperangan Siffin. Peperangan Siffin begitulah juga. Kalau kita tengok dalam kitab, sama ada kitab kita, kitab Islam kita, ataupun kitab Syiah sendiri, memang sebut dia ada pihak yang ketiga. Sebab itulah ni ulama kita kaji siapa dia yang mencetuskan peperangan di antara puak Sayyidina Ali dengan puak Muawiyah. Dia ketubik puak Syiah juga, mengikut kajian ulama. Puak yang ketiga banyak dalil. Antaranya Sayyidina Ali yang antara yang tahu benda tu bahawa ada pihak yang ketiga yang menjadi pengacau. Sayyidina Ali sebut dalam kitab Syiah ada, dalam kitab umat Islam kita ada. Sayyidina Ali kata tentera-tentera yang mati, yang berpihak pada Muawiyah, jadi tentera Muawiyah, semua tu mati syahid. Dan tentera kita yang perang mati pun juga mati syahid. Lagu mana perang mati syahid dua-dua pihak? Lagu tu alik dia pun mati syahid lagi. Jadi lagu mana perang lagu tu? Kemai perang ni. Sebab tu ulama kata Sayyidina Ali dia tahu ada puak yang ketiga. Hatu lah puak yang ketiga tu. Hatu lah panggil Nabi sebut, Nabi isyarat dalam hadis al-fi'atul baghiyah tu. Nabi sebut dalam al-fi'atul baghiyah, kelompok yang derhaka, kelompok yang jahat tu. Kena carilah siapa dia al-fi'atul baghiyah tu. Ulama kita jumpa lama dah dia tidak. Siapa dia al-fi'atul baghiyah tu. Jadi benda tu kita akan bincang selepas ni di zaman Sayyidina Ali. Dalam kitab ni dia ada sebut tentang konflik yang berlaku di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi, dan Hakim, dan mereka berdua mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini hadis memang hadis seterang sebut. Nabi kata dia ni ketika fitnah berlaku, dia berada di atas petunjuk. Maknanya hadis ni jelas, istinbat dia sangat jelas, kesimpulan dia sangat jelas bahawa Nabi menyebut kalau Sayyidina Uthman berada di atas hak. Dia berada di atas hak, di atas kebenaran ketika dia dibunuh tu. Sayyidina Uthman tahu. Hadis-hadis ni Sayyidina Uthman tahu. Nabi syarat pada dia. Nabi kata dia akan dibunuh secara mazlum, secara dizalimi, secara aniaya. Dia tahu. Dan ulama sebut ni kelebihan Sayyidina Uthman. Nabi tak kecek pada orang yang tak mampu nak terima kenyataan itu. Nabi tak sebut si dia ni pun kena mati kerana bunuhnya kerak, putus getah tangan misalnya. Kalau orang Nabi sebut gitu pada orang yang tidak ada kekuatan jiwa dari segi akidah, yang tidak memahami qada dan takdir Allah, boleh jadi gila tu. Kalau ada orang sebut gitu, Nabi utusan Allah sebut gitu, tapi saya rasa tak semakin kuat beribadat. Sebab tu hari dia nak kena bunuh, dari riwayat kata dia tak sewi orang sekak. Biar dia kata memang dia tahu dah dia akan mati malam ni. Sampai begitu sekali. Sebab tu kalau sekak pun tak boleh kau juga. Walaupun ada sahabat nak sekak, dia tak say. Dia kata biar dia mati seorang, tak seramai sangat mati. Walaupun ramai juga mati tu yang mempertahankan dia, tapi dia tak boleh. Sebab tu bila mati tu dia duk baca Quran. Dia duk baca Quran, dari riwayat sahih dia baca Quran ketika dia mati. Sayyidina Uthman. Sebab bukan sehadis, beberapa hadis Nabi syarat dia gitu. Enggak Sayyidina Uthman ni hadis dia mati sini, dia pergi perang tak tinggal. Enggak, dia tidak takut pada perang ni, tidak takut pada mati. Muka demo ni dia nak mati syahid. Sayyidina Uthman ni perang dengan Nabi ni start daripada peperangan Badar lagi. Perang habis dalam semua peperangan, kecuali ada peperangan yang Nabi tak beri dia pergi. Kenapa? Kerana nak jaga isteri dia sakit. Inilah Ruqayyah tu sakit, maka Nabi tak beri dia pergi perang. Tapi Nabi bagi juga harta ghanimah. Dia tak pergi tu kerana jaga isteri dia. Dia nak pergi tapi Nabi tak beri. Sayyidina Uthman ibn Affan ini enggak bagi dia ni mati-mati ni sebagai satu bentuk perpindahan saja, tidak lebih daripada itu. Dan dia yakin dengan yakin dia nak bertemu Allah, bukan dengan takut-takut, tidak. Ini Sayyidina Uthman.
Dan ulama sebutkan hadis-hadis ni kita baca sebagai manaqib Sayyidina Uthman, sebagai hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan Sayyidina Uthman ibn Affan. Hadis yang ke-9, an Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya Uthman innahu la'alla Allah an yuqassimaka qamisan fa in araduka ala khal'ihi fala takhla'hu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibn Majah wal Hakim. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nabi bersabda, wahai Uthman, sesungguhnya Allah, la'alla ni kadang-kadang dengan makna barangkali, tapi kadang-kadang kita tak boleh terima barangkali. Sesungguhnya Allah akan memakaikan baju kepada engkau. Baju sini maksudnya kuasa. Ini tamthil, sini tamthil kepada kuasa. Allah akan memberikan kepada engkau kuasa memerintah. Itu maksudnya. Itu maknanya Allah memakaikan baju kepada engkau. Kalau mereka, siapa dia mereka itu? Wow, jamak itu. Kalau mereka mahu supaya engkau pecat baju itu, menanggalkan baju itu, fala takhla'hu, jangan engkau tanggalkan baju itu. Mana kalau dalam bahasa yang disebalik, yang dimaksudkan dalam hadis Nabi kata Allah akan memberikan kuasa memerintah pada engkau. Sekiranya mereka, siapa dia mereka, mahu supaya engkau letak jawatan, jangan letak jawatan. Maka dia tak letak. Memang pada waktu ni gerakan cukup hebat untuk mendesak supaya Sayyidina Uthman melepaskan jawatan Amirul Mukminin itu. Hak mana kuat sekali daripada Mesir, daripada Iraq. Tu pusat Syiah. Mesir ni dia lebih dahulu. Mesir ni sebenarnya kalau nak banding dengan Iraq, Mesir telah pusat Syiah semuanya. Dan di situlah operasi mula-mula Abdullah ibn Sabah dalam sejarah. Pengasas Syiah, pokok Yahudi pekak dia ni. Abdullah bin, situlah operasi dia. Kalau dia pergi ke Hijaz, ke Iraq, dia pusing 3 buah negeri dan beberapa kawasan lain. Fitnah macam-macam. Sayyidina Uthman makan duit zakat. Sayyidina Uthman ni melakukan nepotism, kronisme macam-macam. Benda tu dijadikan sebagai propaganda untuk supaya masyarakat benci. Dia sebenarnya dia manulah turun mari bunuh Sayyidina Uthman. Bukan Madinah, bukan Mekah. Padahal usaha daripada Sayyidina Uthman, dia menghantar wakil-wakil rasmi kerajaan Madinah untuk menolak tahmahan itu, tuduhan itu dia. Tapi oleh kerana gerakan di sana berlaku dengan hebat, takdir Allah lah. Kita kena dengar sebagai takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak macam mana? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibn Majah dan Hakim. Selain dari hadirat, hadis ini juga menunjukkan bahawa Sayyidina Uthman menjawab jawatan khalifah itu sebagai Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi kerajaan Islam pada waktu itu, adalah direstui oleh Allah, direstui oleh Nabi. Bukan memerintah berdasarkan kepada rampasan kuasa ataupun berdasarkan kepada semata-mata janji, berdasar kepada rampas. Sebab Syiah kata rampas kuasa, rampas hak Ahlul Bait. Bermula zaman Sayyidina Waqah, dia pakak. Jawab mana Allah cerita dalam kitab, dia pakak gini-gini. Siapa yang kepak baru boleh pada Sayyidina Ali. Boleh tu pun kerana berlaku rampasan kuasa. Bunuh Sayyidina Uthman itu barulah boleh pada Sayyidina Ali. Yang ke-10, an Usmah bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma matat bintu Rasulillah tahta Uthman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawwiju Uthman law kana li thalathatun lazawwajtuhu wa ma zawwajtuhu illa biwahyin minas sama'. Rawahu at-Tabarani bi sanadin dha'if. Diriwayatkan daripada Usmah bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, sebaik saja ataupun bila mana mati ataupun wafat puteri Rasulullah yang menjadi isteri pada Uthman. Dalam riwayat lain dia sebut tu hak ni anak Nabi hak bernama Ruqayyah. Ini anak Nabi yang bernama Ruqayyah.
Maka Nabi pun kata, Nabi bersabda, kamu kahwinkanlah Uthman dengan anak-anak kamu. Kalaulah aku mempunyai anak yang ketiga, anak perempuan yang ketiga, maka Fatimah tu nikah dah. Fatimah tu nikah dah. Kalaulah aku mempunyai anak perempuan yang ketiga, pasti aku akan kahwinkan anakku itu dengan Uthman. Dan tidaklah aku kahwinkan Uthman itu dengan anakku melainkan kerana wahyu dari langit. Ini walau bagaimanapun ulama mempertikaikan hadis ni. Setengah ulama kata dhaif, setengah ulama kata maudhu' nah hadis ni. Tapi ini tu kita diambil sebagai hadis, sebagai dhaif. Sebab ada misalnya Syekh Nasiruddin Al-Albani dia kata hadis ini maudhu'. Dan ada juga setengah kata hadis ini berlaku dhaif lah, dhaif. Maudhu' tu adalah selain daripada Albani ada lagi, sebab berlaku ada perawi yang dhaif. Misalnya dalam catatan saya ni, misalnya Imam Tabarani sendiri sebut, dia kata di dalam perawi hadis ni ada Al-Fadl bin Al-Mukhtar. Al-Fadl ibnul Mukhtar nama dia. Dia ni perawi dhaif. Bila dia dhaif maka hadis menjadi dhaif kan? Sebab dia tu perawi dhaif. Tetapi ulama kita masuk juga hadis ni untuk sebut kelebihan. Sebab hadis dhaif ni nak sebut manaqib boleh. Kita guna hadis dhaif untuk sebut kebaikan, tak apa. Tapi nak guna hadis dhaif untuk menyebut keburukan tak boleh. Itu kaedah dalam agama kita. Mana kalau bab benda-benda baik ni Islam permudahkan. Tapi dalam bab benda-benda tak molek tak boleh, kena kemah. Kena kemah, mana kena jaga. Itu cara agama. Jadi kita pun kalau benda molek tak apalah. Kita mudah-mudah benda molek. Tapi kalau benda tak molek, nak sebut keburukan kan, kena mayah sikit atau kena payah sikit. Jangan dia mudah-mudah tu. Dalam Quran tersebut, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Kena selidiklah dulu. Takut apa? Takut buat keputusan dengan cara jahil. Bila buat keputusan dalam keadaan jahil makna tidak tepu molek maklumat tu tidak kemah molek, buat keputusan dah kesan dia sangat buruk, menyebabkan kita menimbulkan memusibahkan kepada satu kaum dengan kejahilan. Kena siasatlah. Kalau malah nak siasat, duduk dia atas secara. Jangan kita jadi penyambung lidah syaitan pula. Dia sebut benda tu. Tu tadi. Hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11. An Ummi Iyash qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma zawwajtu Uthman Umma Kulthum illa biwahyin minas sama'. Rawahu Tabarani bi isnadin hasan. Dia gini, keadaan hadis ni, kadang-kadang tengok hadis ni, riwayat ni nampak ada kelemahan, tapi riwayat lain dah molek sanad dia tu, membicarakan benda sama, topik sama. Maka hadis tu dia boleh kita guna sebagai orang panggil sebagai sokongnya. Nak semata-mata dia tak kuatlah. Tu. Misalnya ni, Nabi sebut, dia berkait dengan Ummu Kulthum. Daripada Ummi Iyash, kata Ummi Iyash, dia kata saya dengar Rasulullah bersabda, tidaklah aku kahwinkan Sayyidina Uthman dengan anak aku yang bernama Ummu Kulthum melainkan kerana wahyu daripada Allah. Wahyu daripada langit, daripada Allah. Hadis ini riwayat Tabarani dengan sanad yang hasan. Hak tadi Tabarani juga, tapi hak tu dengan sanad yang dhaif. Hak ni Tabarani juga, tapi dengan sanad yang hasan. Maknanya banyak sanad, banyak tarik, bukan satu tarik. Mana wahyu daripada langit. Yang ke-12. An Uthman ibn Mawhab radhiyallahu ta'ala anhu qala, jaa rajulun min ahli Misr wa hajja al-bayt fara'a qauman julusa faqala man ha'ula'i al-qaum faqalu Quraish. Qala man ash-shaykh fihim? Qalu Abdullah ibn Umar. Qala ya ibn Umar, inni sa'iluka an shay'in fahaddathani. Fahaddithni, gitu Haddithni, fahaddithni. Hal ta'lamu inna Uthman farra yawma Uhud? Qala na'am. Faqala ta'lamu annahu taghibu
عن بدر فلم يشهدها قال نعم قال تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها قال نعم قال الله أكبر قال ابن عمر تعالي أبين لك. Diriwayatkan daripada Uthman bin Mawhab radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ada seorang dari penduduk Mesir datang dan dia mengerjakan haji lah, wahajjal bait, dan dia mengerjakan haji ke Baitullah. Mari daripada Mesir nak buat haji, temu dengan sahabat. Bapak Quraisy tu kecek, ramai-ramai sekelompok itu kecek. Dia pun masa dia duduk di kawasan Mekah tu, dia pun tengok ada satu kelompok orang sedang duduk berbicara. Dia pun tanya orang di sekitar tu, man haula'il qaum, ni siapa dia ni, ramai-ramai puak mana ni, kumpulan mana ni, kabilah mana ni. Maka orang ramai yang berada di situ jawab, Quraisyun, ini adalah puak Quraisy. Orang Mesir itu bertanya lagi, di kalangan mereka siapa dia ketuanya, manis syekh. Orang siapa dia ketua tu, agak-agak ramai-ramai siapa dia jadi ketua pokok dia tu. Maka mereka pun sebut Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, nama Abdullah Ibn Umar lagi. Mungkin dia tempat rujuk ke sahabat, tempat rujuk. Ni peristiwa ni berlaku selepas wafat dah, selepas Rasulullah wafat dah. Orang kata itulah Abdullah ibn Umar tu, anak Sayyidina Umar. Dia pun kata, ya bin Umar, wahai anak Umar, yakni anak Sayyidina Umar, nama Abdullah itu, saya nak tanya, inni sa'iluka an syai'in fahaddithni, saya nak tanya awak beberapa perkara. Awak kena sebut pada saya lah, awak kena jawab malik lah. Awak tahukah bahawa Uthman itu telah lari dalam peperangan Uhud? Lari, takut dalam peperangan Uhud. Awak tahu ke? Jawab Ibn Umar, ya betul, saya tahu. Dia tanya lagi soalan yang kedua, tahukah engkau wahai Abdullah, yakni Ibn Umar, bahawasanya Sayyidina Uthman ini taghibu an Badrin, dia mengelakkan diri dari peperangan Badar, dan dia tidak hadir dalam peperangan Badar. Maksudnya dia tidak turut serta, dia lari, dialah lain. Taghib ni maknanya menyembunyikan diri daripada peperangan Badar. Jawab Ibn Umar, ya saya tahu. Dia tanya soalan yang ketiga, tahukah engkau wahai Ibn Umar bahawasanya Uthman ini juga telah lari, telah melarikan diri, bersembunyi untuk tidak turut serta dalam bai'ah ar-ridwan, bai'atul ridwan, dan dia ternyata dia tidak turut serta dalam bai'atul ridwan. Kata Ibn Umar, ya saya tahu. Dia apabila tiga soalan semua diperakui oleh Ibn Umar, dia kata Allahu Akbar. Dia kata, ini ingatlah hak mari Mesir ni perangai ada masalah lah. Hak mari Mesir ni untuk cerita fitnah parok tu di Mesir tu, soalan dia tu semua dalam bentuk soalan yang menampakkan buruknya Sayyidina Uthman itu. Kata Ibn Umar, ta'ali, mari dekat. Ubayyinul, aku nak rayak kamu. Hak ni jawab, hak ni Rasulullah. Saat dia aku rayak secara rekah-rekah gitu. Mari sini. Ta'ali, mari sini. Ubayyinul, aku nak perjelaskan kepada engkau cerita yang sebenarnya. Ibn Umar pun cerita, amma firaruhu yawma Uhud fashhad anna Allah Ta'ala afa anhu wa ghafara lah. Ni ada ayat Quran ni sebenarnya. Adapun hak mu tanya tentang Sayyidina Uthman itu lari pada peperangan Uhud tu, maka bersaksilah bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan, telah mengampunkan dan memaafkan Sayyidina Uthman. Ni ada ayat Quran sebenarnya. Tak ada masalah. Orang yang tahu cerita sebenar, dia tahu bahawa Sayyidina Uthman telah dimaafkan kerana sebab-sebab tertentu. Hakikat dia bukan lari lah memang. Dia ada sebab dia lah. Adapun Sayyidina Uthman tidak turut serta dalam peperangan Badar, aku kata betul tadi tu, cuma aku tak ayat sebab apa. Jangan klik lagi lah, dengar dulu. Seolah begitulah. Kerana pada waktu tu isteri dia,
iaitu Ruqayyah. Ni Ruqayyah. Ni cerita ni bukan Ummul Kulthum, ni Ruqayyah. Iaitu puteri Rasulullah sedang sakit, pada sakit beratlah, dah mati. Sedang sakit dia mati. Dan maka Nabi tak ui dia pergi. Nabi tak ui, Nabi lari, Nabi tak ui dia pergi perang. Kenapa? Kerana Ruqayyah ini sakit. Bahkan Rasulullah kata kepada Sayyidina Uthman, innalaka ajru rajulin, innalaka ajra rajulin mimman syahida badran wasahmahu. Tu. Walaupun Sayyidina Uthman tak pergi perang dalam peperangan Badar, tapi Rasulullah kata engkau akan dapat ganjaran pahala orang seperti orang yang pergi, yang turut serta dalam peperangan Badar, dan engkau akan dapat saham dia. Nabi bui harta ghanimah kepada Sayyidina Uthman, ambil, sebab dia semua pergi perang. Memang kalau Nabi tak lari dia pergi perang, dia akan pergi perang walaupun isteri dia sakit. Sebab bagi dia agama ni lebih tinggi daripada isteri, daripada ayah dan sebagainya. Tapi Nabi tak bui. Begitu juga ada sahabat Nabi yang mak sakit, Nabi tak pergi perang. Cara kau mak tu, biarlah tak payah pergi perang, biar orang lain pergi. Sekali duduk pergi sama dah. Adapun Sayyidina Uthman tidak turut serta dalam bai'ah Ar-Ridwan. Maka dia, Ibnu Umar pun jawab gini, kalaulah ada orang lain yang lebih mulia di bumi Mekah itu daripada Uthman, pasti Nabi akan hantar dia, akan lantik di atas dia mengganti tempat Sayyidina Uthman tu. Tapi oleh kerana tak ada, fa tu. Tapi oleh kerana tak ada, pada fa sebutir tu kita jawab gitu ya, payah nak ayat dari segi bahasa Arab tu. Fa tu kehadiran fa, lau, lepas tu ada fa depan tu. Jawab syarat dia panggil. Maka oleh kerana tak ada, tadi kata kalau ada, pasti dia hantar orang lain ganti Sayyidina Uthman, masuk pergi berunding dengan pokok Mekah, kafir Mekah tu. Tapi dah tak ada orang lain, maka Rasulullah pun menghantarlah Sayyidina Uthman. Dan bai'atul Ridwan ini berlaku selepas Sayyidina Uthman pergi ke Mekah. Mana orang duduk Mesir ni, sahabat kita kata Sayyidina Uthman takut nak bai'ah dalam bai'atul Ridwan. Padahal bai'atul Ridwan ni kerana nak mempertahankan Sayyidina Uthman. Dah bunyi kata Sayyidina Uthman kena bunuh, takut habis pokok Quraisy. Tapi hak sahabat berita di Mesirnya, Sayyidina Uthman ni takut, lari, tak pergi bai'ah Ridwan. Padahal bai'ah Ridwan ni kerana Sayyidina Uthman. Dia kata dia kena bunuh, maka Nabi kata kita akan tutup bela. Cuba tengok tu lah hadis tu lagi. Jadi bai'ah Ridwan ini berlaku selepas Nabi hantar Sayyidina Uthman masuk ke kota Mekah untuk berunding dengan pokok kafir Quraisy. Maka Rasulullah pun berkata, faqala Rasulullah biyadihil yumna. Tu. Maka Rasulullah pun hampar ke tangan dia yang sebelah kanan. Rasulullah buat gini, hadhihi yadu Uthman, ini tangan Sayyidina Uthman. Fadaraba biha ala yadi. Maka Nabi pun buat gini, daraba sampai bunyi. Nabi buat gitu. Ni Nabi nak suruh sahabat dia bai'ah, Nabi kata, ni kita andaikan tangan kanan aku ni sebagai tangan Uthman. Nabi pun fadaraba biha ala yadihi al-yusra. Nabi pun buat gitu, bai'ah untuk mempertahankan. Faqala hadhihi Uthman, ni naik tekad kita untuk serang pokok kafir Quraisy Mekah ni kerana Sayyidina Uthman. Kemudian Ibnu Umar kata pada orang itu, pergi membawa cerita ni, buat klip bersama mu Mesir, mungkin cerita kat orang lah. Itu maksudnya, izhab bihal an ma'ak, pergi bawa cerita ni, cerita betul ni membawa pergi, mungkin sahabat di Mesir mengoyak kali kau pokok penipu duduk Mesir ni, seolah-olah gitulah dia. Tu Ibnu Umar cerita kedua ke sebenar. Daripada hadis ni hadirat, kita boleh faham beberapa perkara sebenarnya. Pertama sekali kita nampak bahawa Sayyidina Uthman ni mazlum. Betul Nabi sebut mazlum, terfitnah, teraniaya. Nama dia dalam sebuah kitab Aujazul Khitab fi Mawqifil Ashab. Dalam kitab tu sebut puak-puak Syiah ni dia fitnah Sayyidina Uthman ni lebih daripada orang lain. Siapa dia panggil Sayyidina Uthman ni, dia gelar tal'am kepada Sayyidina Uthman. Tal'am ni mana nama kepada kemaluan binatang yang makan bangkai. Tu puak-puak Syiah dia kata pada Sayyidina Uthman. Bapa tu jadi gitu tu latar belakang hadis rekod Syiah tu, kenapa ada hadis tu. Dia kata Sayyidina Uthman ni pernah ketika dibawa kepada dia seorang perempuan yang berzina. Zina ni dia panggil zina hak muhsan. Dia sudah beristeri, dia sudah bersuami, kemudian dia berzina.
Dah hukumnya dia ni memang kena rejam sampai matilah. Zina muhsan ini. Bila dibawa ke hadapan Sayyidina Uthman, sebelum dijatuhkan hukumnya, Sayyidina Uthman ambil masuk dalam bilik, ragu perempuan tu. Tengok riwayat Syiah, jahat tak jahatnya. Jadi dia kata suka binatang haina tu haina. Dobok tu nama kemala dia tal'am, dia panggil dalam bahasa Arab. Dia gelar Sayyidina Uthman tal'am. Apa tu sebab dia kata dobok ni, kalau dia buru binatang, maknanya selepas dia bunuh tu dia ragu. Sayyidina Uthman ni sebelum bunuh ragu. Tapi dia bubuh juga nama gitu. Ada dalam kitab dia, dari riwayat Syiah. Dalam kitab dia ni. Kita baca pening. Oh, jahat sungguh. Yang kedua, daripada hadis ni kita nampak bahawa nama Sayyidina Uthman ni buruk di kawasan Mesir, kawasan Iraq. Siapa dia buruk nama Sayyidina? Siapa dia yang buruk? Yang memberikan reputasi gambaran yang begitu buruk terhadap siapa dia? Sahabat Nabi. Ya. Siapa dia? Musuh Islam ke siapa dia? Tentu dah musuh Islam dia adalah. Tentu dah musuh Islam. Siapa lagi pun orang benci pada sahabat ni. Tak okey kita kata orang benci pada sahabat. Oh inilah pejuang Islam ni. Tak okey kita nak kata begitu. Orang benci pada sahabat Nabi dia ni lah orang bela Islam ni. Tak okey kita nak kata begitu. Nah, siapa dia? Orientalis. Memang dia ada juga serai sahabat, tapi tidaklah sehebat puak-puak Syiah ni dah. Syiah ditulis kitab menjadi akidah nah. Bahkan Khomeini kata orang yang terima sahabat dia tidak Syiah. Beza di antara Syiah dengan tidak Syiah, tengok dia kafir sahabat ke tidak. Tu kata Khomeini dalam kitab dia. Tu jelas benar tu hati ada. Jelas benar. Mana-mana Syiah pun kecuali Syiah hak mereka awal. Zaidiyah, Mufaddilah, tu taklah. Tidak. Selain pada itu boleh dikatakan semuanya mengkafirkan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Termasuk Syiah yang menjadi masalah di bumi Malaysia kita. Begitu juga. Abu Hurairah kafir. Bahkan setengah-setengah tu aku berat dah dia tokar. Imam Bukhari, Imam Muslim, dia ingat aku sahabat juga. Dia kafir juga. Saya kata, awak kafir bukan sahabat tu silap tu. Ni Syiah ada ni kalau saya tak tahu pasalnya. Siapa dia tokar? Dia ingat saya nak Bukhari dengan Muslim, dia ingat aku sahabat. Saya kata awak tukar tu ayat mula tidak salah tak guna tukar. Dia ingat aku Imam Bukhari ni sahabat Nabi. Dia kafir ke redah. Kafir pun salah lagi. Benar yang salahnya. Gitulah hadis adalah insya-Allah hadis yang terakhir 13 tu panjang tu, satu muka surat lebih tu kita bincang semula lah insya-Allah. Tu sebenarnya bukan satu hadis, dia kumpul hadis dia letak dalam satu bahagian kerana dia menyentuh kelebihan dari sudut tabarruk Sayyidina Uthman ibn Affan. Setakatlah insya-Allah kita akan bincang semula, dan selepas inilah baru kita akan bincang benda-benda yang timbul di zaman Sayyidina Uthman, fitnah dan sebagainya. Waktu tu hak mula-mula tu bincang tentang lebih Sayyidina Uthman dari perspektif hadis. Dari konteks hadis, lagu mana kedudukan Uthman, Sayyidina Uthman? Dari sudut tu. Lepas ni lah baru kita bincang peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman Sayyidina Uthman ibn Affan. Setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.